أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم إن الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam yang mengimami solat fardu maghrib kita pada malam ini. Barisan ahli jawatankuasa surau, tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpahan dan rahmat Allah, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sampailah ketika dan saat ini. Dan alhamdulillah kita istiqamah dengan melaksanakan sebahagian sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kita dapat menghadirkan diri sama-sama makmurkan rumah Allah. Kita berada dalam majlis ilmu walaupun dalam kesusahan, kesulitan, kepayahan. Kita diuji dengan COVID-19 ini. Dalam suasana kita diperintahkan PKPB, namun alhamdulillah kita terus istiqamah untuk kita meneruskan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah dengan menghadirkan diri, memakmurkan rumah Allah, dan dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari yang sebelumnya, ketika dan saat ini, dan mudah-mudahan pada hari yang akan datang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisi Allah. Dan insya-Allah dengan amal yang Allah terima ini, di penghujung kehidupan kita, kita dianugerahkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah.
Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini 28 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di peringkat permulaan, apabila kita masuk saja bulan Rabiul Awal, kita diperingat tentang kelahiran, kita diberi peringatan semula untuk kita menanamkan rasa cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai di penghujung bulan Rabiul Awal ni, nampak slow lah, nampak slow sikit lah. Namun saya yakin dan percaya kita yang menjadi sebahagian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memakmurkan rumah Allah, saya yakin dan percaya kita yang selalu berada dalam majlis ilmu ini, yang tiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dah tentulah kita ini rasa rindu, rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa dan ketika. Dan saya yakin dan percaya kita selalu diperingatkan kepada kita oleh tuan-tuan guru kita setiap kali apabila menjelangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tuan guru kita pesan, kalau boleh satu hari jangan tinggal sekurang-kurangnya 30 kali untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuk macam mana sekalipun kita, jangan tinggal selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ambil kesempatan pada malam ini, ambil berkat di penghujung bulan Rabiul Awal ini, dan saya berada bersama tuan-tuan pada malam ini. Saya nak peringat diri saya dan juga tuan-tuan, untuk sama-sama kita menzahirkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tuan-tuan dengar dah peringatan tersebut, namun pada malam ini saya berada di hadapan tuan-tuan dan perempuan pun saya nak ambil sebahagian, nak ambil berkat bulan Rabiul Awal untuk peringat diri saya supaya kita jangan lupa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun dah tak duduk dah di Kementerian Kesihatan. Itu cikgu telefon, rasa untuk kuliah subuh kot, saya kena kuarantin 2 minggu. Tuan-tuan yang takut saya pula, tuan-tuan takut saya pula. Nak cerita sikit. Kita dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kuarantin saya ni bukan sampai kena pakai gelang tu, tak ada. Masa kemuncak gelombang COVID yang terbaru ni, saya ditukarkan ke penjara Sungai Petani. Lalu penjara lah 7 tahun duduk di Kementerian Kesihatan. Lepas tu tarik pula pergi ke penjara Sungai Petani. Tuan-tuan pun tahu penjara Sungai Petani ni kes-kes juwana yang umur 20 tahun ke bawah, anak-anak muda kita. Apa yang saya nak share dengan tuan-tuan hari ini, anak-anak muda kita, bila saya masuk, bila saya menghadapi lebih kurang sebulan, hampir 2 bulan dah saya berhadapan dengan mereka, rata-ratanya anak-anak muda kita hari ini makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak ada masalah, dan kita ni sebagai mak ayah ni tak ada masalah. Kita boleh main masjid, solat berjamaah, duduk majlis ilmu. Ni cerita anak-anak muda kita ni. Maka mungkin ada hikmah Allah pilih saya 7 tahun duduk di Kementerian Kesihatan. Bermulanya COVID-19, bertugas di bilik gerakan. Susah tengok sahabat-sahabat kita yang berada di barisan hadapan bertungkus lumus untuk menyelamatkan kita daripada terjebak dengan COVID-19 ni. Teruk tuan-tuan, orang barisan hadapan ni. Ini saya tengok sendiri. Sehinggalah saya dipindahkan di penjara Sungai Petani pun kebetulan pula pun meningkat pula COVID, disebut sebagai gelombang yang ketiga ni. Tuan-tuan pun dengar dalam berita
disebut sebagai kluster tembok. Kebetulan di tempat saya pun ada satu sekolah yang disebut sekolah integriti. Sekolah integriti ni maknanya anak-anak kita walaupun melakukan perkara kesalahan dan dipenjarakan pun kerajaan ambil inisiatif bagi ngaji, ambil SPM lagi, buat sekolah lah penjara lagi. Dia hantar guru 13 orang. Sahabat-sahabat saya jugalah 13 orang, kebetulan pula positif 2 orang. Bila positif cikgu 13 orang ni kena swab lah. Bila swab, mereka ada sahabat-sahabat saya. Jadi bila mereka kena swab, kena pakai gelang lah. Bila pakai gelang, hak kita, saya ni sebagai kontak rapat dengan cikgu, walaupun tak kena swab, kita kena ambil tanggungjawab tu untuk kuarantin kendiri. Sebut kuarantin kendiri tu, kuarantin di rumah. Sebab kita tak tahu itu sahat 13 orang ni, sama ada positif ataupun sebaliknya. Kalau masalah kita sekarang ni, pantang cuti 4 hari. Macam baru cuti 4 hari. Pergi mana? Pekat Kelab bawa anak pergi melancong semua lah. Itu yang kadang-kadang merebak habis tu. Macam saya, bila sahabat saya 13 kena kuarantin, dia kena swab, nak tahu keputusan tu 14 hari. Saya ada kontak rapat dengan mereka. Kawan-kawan kita duduk sembang hari-hari. Bila apa kena swab, kita ni kena ambil rasa tanggungjawab untuk kuarantinkan diri kita. Sebab sahabat kita tak tahu keputusan lagi sama ada positif negatif. Maka saya kuarantin lah. 14 hari di rumah, biar kerja pun duduk di luar, tak ada kontak dengan bantuan dan sebagainya dah. Lepas tu balik duduk di rumah. Bila di rumah 3 minggu tak solat Jumaat, pi juga solat Jumaat di Masjid An-Najah Padang Serai, dengar khutbah dalam kereta, takut kita bawa virus masuk dalam masjid. Tapi ada sebahagian manusia dia tak ambil tanggungjawab tu, dia kira kepentingan diri dia ya. Dia nak seronok keluarga dia, pergi sungai, pergi Langkawi apa semua, tetap meletup. Sahabat yang hak 13 orang ni nak tahu. Bila tetap positif, saya tak kuarantin diri, pergi solat Jumaat lah, pergi mana, balik kampung apa semua, tentulah saya kena swab juga. Masa tu dah positif dah hak cikgu ni. Saya jalan kata dah. Itu punca kadang-kadang kita tak ambil tanggungjawab tu, sehinggalah merebak hari ni. Itu salah satu contoh tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Lepas saya duduk dalam kereta dengar khutbah Jumaat, lepas tu habis khutbah Jumaat pertama, masuk khutbah Jumaat yang kedua, dekat-dekat nak habis baru pulang, tu pun tutup dengan serban, takut orang kenal. Lilit babak macam ninja tu. Pergi semayang dekat betul pagar nak masuk cikgu. Kan pagar yang daripada ambil suhu tu dah lah, yang pagar yang sebelah kubur tu. Pergi semayang kat situ, tutup dengan serban sembunyi. Tu pun orang kenal juga. Puan Mazmah muslimat, kan dia jaga muslimat, jaga hari Jumaat daripada kan dia tugas duk jaga tu. Dia panggil kuat tu Ustaz Nizam. Orang pekat tengok ustaz pun main lambat semayang Jumaat, semayang di luar. Maknanya kita pun tak tahu kita kuarantin. Dia panggil kuat. Dia kata shh. Dia dengan sebut kuat-kuat. Kan ramai lagi. Kita tutup bila azan pertama, tutupkan pintu gate kita tu. Jadi ramai lagi yang berada di luar, termasuk saya lah. Tapi bila sebut nama Ustaz Nizam kuat pula tu. Kata Ustaz Nizam pun main lambat semayang. Bayang kat tu, sedih tuan-tuan yang tutup mata terpaksa semayang di luar 3 minggu. Semata-mata alhamdulillah sahabat saya 13 negatif, alhamdulillah, dan saya pun kata kena PKPB pula, kerja di rumah pula sebulan ni. Oh, seronok kerja kat penjara. Tak payah kerja di penjara, kerja di rumah. Kan, tuan-tuan muslimin muslimat. Baik, saya nak cerita ni tuan-tuan. Anak muda, kesempatan saya diberi kesempatan duduk dengan anak muda kita ni sepanjang lebih sebulan lebih kat 2 bulan. Tuan-tuan tahu tak? Amat mengejutkan. Di antaranya anak muda kita ramai yang tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Saya pun tak tahu pasal apa dia pun tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Hari pertama saya diarahkan oleh bos saya untuk buat program dengan mereka. Dia kata ustaz buat program biasa-biasa sudah, yang asas-asas saja. Ramai di antaranya anak muda kita yang ditahan di situ tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah, apatah lagi baca suratul Fatihah. Saya pun tak tahu sebab apa. Mungkin terlebih ambil pil yang itulah yang hak tagih itulah. Mungkin kot sampai peringkat sampai nak sebut asyhadu alla ilaha, ni saya dengar sendiri tuan-tuan.
Ni kita bimbang anak-anak muda kita. Nak cerita bab kesalahan ni, logik akal sampai kita tak boleh terima. Betul ke anak kita buat kesalahan sampai peringkat macam tu? Tuan-tuan duduk baca paper, duduk dengar berita dan sebagainya. Tapi itulah hakikat ni. Saya dengar live pengakuan daripada mereka sendiri. Tentang zina ni tak ada masalah bagi mereka. Itulah kehidupan mereka hari-hari. Sehinggalah kena tangkap. Kalau 10 orang panggil 10 orang terlibat dengan perzinaan, dalam masa yang sama terlibat dengan penagihan. Atas sebab itu tuan-tuan, mereka rasa berat dah nak mengucap 2 kalimah syahadah, nak sebut asyhadu. Susahlah tuan-tuan. Sampai baca suratul Fatihah pun tak boleh, apatah lagi nak baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi ada sebahagian yang boleh, suara sedap pun. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka jauh dengan Allah hari ini, anak-anak muda kita, dan juga sunnah baginda Nabi SAW. Maka saya nak ajak malam ni untuk diri saya dan juga tuan-tuan, kita tengok sedikit untuk diri kita, lebih-lebih lagi untuk anak-anak. Nak kena jaga sungguh-sungguh anak-anak kita tuan-tuan. Ni yang umur 20 tahun ke bawah ni. Kalau saya cerita tentang kesalahan yang mereka lakukan, tuan-tuan pun rasa betul ke ustaz ni? Betul. Dia pun sanggup. Di antaranya tuan-tuan, dia boleh pakai setrika tu, dia boleh tekak kat badan pak dah. Marah dekat pak dia, dia bakar setrika, dia tekak kat badan pak dah. Tu di antaranya, nak cerita banyak lagi lah. Hak kes bunuh saya kira lagi lah tuan-tuan. Hak kelak pak dia, hak kelak mak dia. Tapi mereka relax ya. Tapi duduk dalam tu bagus. Program kita buat bagus tuan-tuan. Pagi buat sunat duha, buat sunat duha. Lepas sunat duha baca Quran daripada suratul Fatihah sampailah alhaqumut takatsur. Tiap-tiap hari ulang sampai boleh sebut, sampai boleh hafal. Daripada mula batu hukum, itu bila masuk program tuan-tuan, tiap-tiap bagi buat sunat duha, lepas tu buat sunat taubat, lepas tu buat sunat hajat, lepas tu baca Al-Quran. Baca Al-Quran tu pula kan, hafal pula surah-surah yang pendek yang buat dalam halaqah, hafal. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kebanyakan di antaranya nak kena beri penekanan sungguh-sungguh, sebab tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah, apatah lagi baca suratul Fatihah. Ni berlaku kat anak-anak muda kita. Tuan-tuan kena jaga anak cucu kita tuan-tuan. Zaman kita duduk di cabaran untuk anak-anak kita tuan-tuan, muslimin, muslimat. Bila terlibat dengan benda tu, lidah jadi keras macam mana tak? Dia telo nak sebut Allah tak boleh, macam orang ni, macam orang kafir ni. Nak sebut Allah tak boleh, sebut lidah jadi keras. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, itu sedikit pengalaman tempoh yang terdekat ni, dah tempoh sebulan, 2 bulan saya bersama mereka. Itulah saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Nak suruh peringat diri saya dan juga tuan-tuan, siapa yang ada anak cucu dan sebagainya, nak kena kepung sungguh-sungguh ni. Nak kena kepung sungguh-sungguh. Jangan kita biar anak-anak kita terjebak dengan perkara yang tidak baik ni. Nanti kita menyesal. Sebab apa? Satu hari ni kita nak kembali kepada Allah, nak masuk dalam kubur tuan-tuan. Kita duduk seorang-seorang kubur, nak harap doa daripada anak-anak kita, nak mengharapkan syafaat doa anak-anak kita untuk mendoakan kita. Kalau anak-anak kita lagu tu lagu mana, tapi tak apalah, kalau tangkap masuk penjara tak apa, sebenarnya kita ada modul pendekatan untuk pemulihan mereka. Di antara yang sebut pada tuan-tuan tadi lah, kita tak lepas kita buat benda-benda tu sampai pengarah pun bagi arahan, pastikan Ustaz Nizam mereka keluar boleh solat pun tak apa dah, boleh baca Fatihah pun tak apa dah, mereka tak boleh mengucap pun tak apa dah, jadi mereka keluar, mereka semayang. Tanyalah anak-anak muda kita, seorang tak semayang, belum kena tangkap seorang pun tak nak semayang lagu mana tuan-tuan. Duduk buah jambatan aja. Kan duk isap benda tu, makan benda tu, macam mana nak semayang, nak solat. Sebab tu bila saya tangkap masuk, alhamdulillah ada kelebihan dia tuan-tuan. Tapi mereka hebat. Mereka anak-anak kita insan-insan yang hebat, bukan tak boleh. Tapi kita kena bantu, kita kena tolong. Kita kena tolong. Macam Ustaz Aswad bagi kita melantung, kita kena menampingi anak-anak muda kita. Menampingi anak muda kita dan memahami apa yang masalah kepada mereka. Tapi saya alhamdulillah, saya beri peluang, Allah pilih untuk tempat ke tempat sedemikian rupa. Walaupun di peringkat awal saya rasa stres juga, tapi alhamdulillah mana ada hikmah di situ, dan saya boleh kongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sedia maklum, kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membawa cahaya
ilahi ke segenap penjuru dunia. Itu tugas Nabi SAW. Kerana Nabi SAW hari ini kita diterangi kehidupan dengan nur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur banyak-banyak pada Allah. Kerana Nabi SAW lah kita dianugerahkan nur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mentaati perintah Allah sebab kita kenal Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi lah kita boleh tahu apa patut kita buat, apa patut yang kita tak boleh buat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kenal Tuhan, kenal Allah. Kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ni saya nak ajak, apakah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat secara sukarela ataupun kita terpaksa kena buat? Yang ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi SAW merupakan insan yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hantar mai dekat kita untuk menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kita kena ingat yang tu. Yang kata Nabi SAW ni, kita tak nafi dah. Salah seorang insan yang cukup mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna sudut peribadi dia, dan boleh menjadi contoh sepanjang zaman. Selagi kita hidup di atas muka bumi Allah ni, kalau ikut sunnah Nabi ni, insya-Allah kita akan selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Walaupun kita tak pernah tengok Nabi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hari nanti kita nak duduk dengan Nabi. Kena ada dalam diri kita tu. Kena ada perasaan dalam diri kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hari nanti manapun aku nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak duduk dengan Nabi, kena buat amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dengar firman Allah dan surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik dari akhirat, serta dia pula banyak menyebut dan mengasihi Allah Subhanahu wa taala dalam masa susah dan juga senang. Apatah lagi dalam suasana kita diuji dengan COVID-19 ni, tuan-tuan. Nak kena banyak berdoa sungguh, nak kena balik kepada Allah, nak kena buat dalam hidup kita ini, nak tanam dalam diri kita ini mesti melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok satu Ustaz Kazim kita, dia kata apa? Dah rasa tak berjaya dah nak menangani COVID-19 ni pasal kita tak mahu balik cara agama kita. Cuba buat cara agama kita, dia kata. Nampak tak tuan-tuan? Tapi dah kita tak mahu. Tak mahu ikut apa yang Nabi ajak kita. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata sunnah ni, tuan-tuan, dia bukan sekadar untuk menyempurnakan keimanan kita semata-mata dak. Yang kata sunnah ni, bukan sekadar untuk menyempurnakan keimanan, tapi jalan untuk menggapai rahmat dan cinta kita kepada Allah serta terselamat pada hari akhirat. Tu sunnah. Yang kata sunnah tu lagu tu bukan takat nak kita nak meningkatkan iman, tak, bukan takat tu. Itu salah satunya, tapi yang lebih dari sunnah ni jalan untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, nak menggapai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta terselamat. Yang paling penting sekali, kita nak selamat di akhirat. Itu penting. Sebab tu dalam hidup kita di dunia ni tak boleh tinggal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh tinggal. Sebab kita nak menggapai rahmat Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting kita nak selamat di akhirat nanti. Yang itu penting sekali, tuan-tuan. Sebab apa nak selamat di akhirat nanti? Tentulah kita mengharapkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak harap amal ibadah kita yakin ke nak masuk syurga dengan amal ibadah yang kita lakukan? Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala 300 tahun
buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun buat ibadah kepada Allah. Kita tak sampai 300 tahun. 60 mungkin Allah jemput kita balik dah. Kita buat amal ibadah tentu mungkin kita start umur 30 baru start. Masa umur 20 tu kita mungkin rock sikit lah, tak buat ibadah dan sebagainya. Bila mai umur 30 baru sama masa insaf, baru nak main masjid solat berjemaah dan sebagainya. Kot dia antara kita. Tapi hamba Allah ni 300 tahun buat ibadah pada Allah. Dan tempoh 300 tahun tak pernah buat dosa kepada Allah. Buat ibadah je mata-mata. Mati dia. Bila mati dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, bawa hamba aku ni masuk syurga aku dengan rahmat dan kasih sayang aku. Tapi Allah tak perintahkan malaikat suruh ambil hamba dia ni masuk syurga dia dengan ibadah 300 tahun, tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat ni, ambil hamba aku ni masuk dalam syurga aku dengan rahmat dan kasih sayang aku. Tapi Allah tak sebut pun, kata ambil hamba aku ni masuk syurga aku ni dengan ibadah dia 300 tahun. Jadi hamba Allah ni tak puas hati. Dia nak buat ibadah 300 tahun tak pernah buat dosa, sujud kepada Allah. Apa saja perintah Allah semua dia buat, apa saja perintah yang Tuhan larang semua dia tak buat. 300 tahun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia suara kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak mau masuk syurga-Mu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Aku nak masuk syurga-Mu dengan ibadah aku 300 tahun. Maka Allah perintahkan malaikat buat keluar daripada syurga Allah, buat timbang. Tengok ibadah dia dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Bila timbang-timbang tak berat terang mana pun ibadah dia 300 tahun dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka Allah perintahkan malaikat, ya, malaikatku bawa dia masuk dalam neraka. Takut dia berdoa balik kepada Allah, minta pada Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Tuan-tuan muslimin, termasuk kita. Kita yakin nak ibadah kita, sembahyang kita, solat kita, puasa kita boleh masuk syurga Allah? Belum tentu, tuan-tuan. Kita nak masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah ni pun di antaranya jalan untuk kita menggapai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi apabila kita berada di hari kiamat, apabila kita berada di padang mahsyar. Nah, sebab apa? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sedia maklum merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala, dan tentulah yang kata kasih Allah ni Allah beri kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat al-kubra di hari pembalasan kelak. Kita yakin itu pegangan kita. Sebab itu untuk mendapat syafaat kubra daripada sunnah bagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh tinggal sunnah Nabi. Nah, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mengasihiku, dan sesiapa yang mengasihiku adalah baginya bersamaku di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pada tuan-tuan. Kita tak pernah tengok Nabi, dan kita yakin dan percaya kita nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlandaskan hadis Nabi riwayat At-Tirmizi rahimahullah, kata apa? Kata buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama dengan Nabi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita masih ada peluang untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada peluang untuk mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pastinya tuan-tuan, kalau kita nak mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh tinggal sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lepas peluang bila Allah bagi ruang dan peluang untuk kita hidup ini, tuan-tuan. Semat dalam diri kita, kalau boleh dalam kehidupan kita ni kita nak laksanakan sepenuhnya sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ni tuan-tuan
tidak begitu memahami apakah sunnah yang harus kita lakukan. Masuk diri saya sendiri. Kan kadang-kadang termasuk diri saya sendiri, kadang-kadang kita ni tak memahami yang kata sunnah ni apa yang patut kita lakukan. Sunnah ni banyaklah. Daripada kita hidup di pagi hari sampailah penutup malam, Nabi ajak kita bagaimana kita nak hidup berlandaskan sunnah baginda Nabi SAW. Kadang-kadang orang kata pakai jubah, pakai serban pun sunnah Nabi juga. Kan hak kita pakai jubah, pakai serban macam saya ni tuan-tuan, bila tu mati dalam masjid tu sahabat kita kat masjid Asyik Dugok yang mati baru-baru ni apa beres. Pakai seluar aja. Dia mai ke masjid untuk solat berjemaah pakai seluar aja. Pakai baju Melayu. Tu Bilal yang hadu azan, bukan suara sedap pun, sebut pun mungkin tak betul tahu mana pun. Tapi ketika dia mengalunkan azan, dia sebut asyhadu alla ilaha illallah. Tu tugas dia Bilal. Tapi suara tak sedap mana pun, dah tentulah kita masyarakat kita ni macam masjid kita Najah lah. Suara sedap ke tak sedap, kalau orang tak puas hati tu. Kalau nak bunyi belakang dia bunyi juga. Jadi imam pun sama juga. Tu malam tu ustaz, tuan guru kita tegur, ustaz tuan guru Tamu Talib Ma'ruf tegur dalam kuliah beliau baca kitab Manitul Musalli berkaitan dengan solat Jumaat. Dia tegur. Kadang-kadang cepat menghukum kita. Ada orang yang boleh baca dengan sempurna. Ada orang dia boleh baca tapi kadang-kadang dia telur sikit, dan telur dia tu tak betul dah bacaan dia. Dia cuba dah nak mengaji, nak cuba belajar apa semua dah, tapi tak boleh nak betulkan juga bacaan dia. Memang dia lekat lagu tu dah. Contoh macam ra, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang disebut sirah daripada umur 15 sampai lah disebut sirah lagi. Nak pergi ra tak boleh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ajak budak di rumah saya sebelum ni lah. Malam-malam kan ada jiran-jiran yang hantar anak-anak main mengaji. Sebelum tu bila pergi mengaji kat sistem Iqra' lah, Iqra' qiraati dan sebagainya. Bila mai terdengar so baca suratul Fatihah, dia tak boleh sebut, dia dah 6 lah, kata 1 dah. Bila mai tang siratal ladzina an'amta alaihim, tak boleh sebut, dia sebut sirah. Kita kata ra. Okey, tambah balik sirah. Dia tak boleh pi sirah dah, duk pi ra tu lah. Hak ra jadi huruf ghain. Tu anak-anak kita ramai. Saya 10 orang. 5 orang semua sirah. 5 orang yang disebut siratal ladzi yang betul huruf ra. Yang ni semua sirah. Apa betul kat dia? Abang satu tu. Okey, sebut ikut ustaz. Ra. Dia boleh sebut ra. Okey, baca balik sirah. Dia tak boleh pi sirah. Ada. Berapa lama duduk dengan saya tuan-tuan, betul sirah tak boleh sebut sampai lah. Duduk sebut sirah juga. Sebab tu tak boleh sebut malam tu. Kan ada orang dia tak boleh nak sebut dah. Dia cuba betul kan, dan suara pun tak sedap mana pun. Kan, tapi boleh kita berimam dia? Boleh. Tuan-tuan muslimin, termasuklah sahabat kita. Kan, pakai seluar je pergi masjid. Pergi maju je. Duduk sah nombor 3. Rakaat yang kedua nak bangun rakaat yang ketiga. Sempat bangun sekejap, qiyam. Mungkin sempat baca bismillah, mungkin tak sempat. Mungkin hanya sempat sebut Allah. Bangkit dari sujud tu, Allahu Akbar, turun, jatuh. Kan, jemaah sebelah hanya dengan dengkuran 3 kali, turun. Allah pilih mati dalam masjid. Pakai jubah dah? Dah. Tapi dia istiqamah, mungkin kita kata dia solat berjemaah setiap waktu. Allah nak pilih dia untuk mati dalam masjid. Yang kedua Bilal. Suara tak sedap mana pun. Suara tak sedap mana pun ustaz. Tapi Allah pilih dia ketika dia mengalunkan azan, sebut asyhadu alla ilaha illallah, mati dia. Jatuh, Allah mati. Allah pilih dia ketika lafaz yang terakhir dia dalam hidup dia disebut apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham yang sunnah ni dia banyak ertinya cukup luas. Yang ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Yang pertama, tapi laju sikit, kita kena ikut SOP kat ni, kan? Yang pertama, sunnah dalam konteks akidah. Yang ni penting. Waktu dia awal saya sebut dekat tuan-tuan tadi, yang kata anak-anak muda ni,
Saya diberi kesempatan duduk dengan mereka hampir 2 bulan, 3 bulan. Yang mengucap kalimah syahadah pun tak boleh. Tentu akidah lah tuan-tuan, pemahaman yang akidah. Kan, rukun iman pun tak tahu, rukun solat pun tak tahu. Tapi alhamdulillah duduk situ kita ajak mereka hafal hari-hari. Macam-macam pendekatan kita surah hafal tak ingat, buat pendekatan, buat checkpoint pula. Okey, ustaz seorang duduk sana, seorang duduk sini. Buat tak lepas hak checkpoint yang pertama ni, tak lepas pergi hak checkpoint kedua. Kan? Hafal dulu rukun solat 13. Lakonkan balik baru depa boleh ingat. Tapi sudut akidah memang tak ada. Ini kita bimbang tuan-tuan. Baik Nabi SAW di peringkat permulaan ketika Nabi berada di Mekah, berapa 13 tahun Nabi ambil untuk tanam akidah kepada para sahabat. 13 tahun. Baru hijrah ke Madinah. Bila para sahabat dan juga Nabi SAW berhijrah ke Madinah, baru mantap akidah dia. Tak ada masalah dah untuk Nabi SAW untuk menyebarkan dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Madinah. Sebab apa? Akidah para sahabat ketika itu 13 tahun Nabi tanam di Mekah tentang akidah saja. Daripada cara senyap, cara senyap ni tuan-tuan, sehinggalah mantapnya akidah para sahabat, maka Nabi berhijrah ke Madinah, maka bermulalah perkembangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Nabi nak membuktikan bahawasanya akidah ini merupakan suatu yang amat besar dan diberi tumpuan dalam kehidupan kita, kena pegang sungguh-sungguh. Sebab tu saya yakin dan percaya di surau kita pun dalam program kuliah agama kita tentu ada. Macam di masjid kita, Masjid An-Najah ni, kita ada tuan guru kita, Tuan Guru Ustaz di Taudin, Tuan Guru kita cakap dulu, Tuan Guru Saleh Musa. Kita mesyuarat malam tu, kita bincang kok mana pun kita kena cari pengganti macam almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Kok mana kena cari kat seorang. Alhamdulillah kita dapat Tuan Guru Ustaz Al-Fadil, Tuan Guru kita di Taudin. Alhamdulillah malam kelas ke-4 di Masjid An-Najah Padang Serai. Dan kita ada Ustaz Bakar Cik Dui. Ni masjid lah, mungkin di surau tuan-tuan pun ada ustaz-ustaz yang membicarakan berkaitan akidah, bab tauhid dan sebagainya. Macam di Masjid An-Najah kita ada Ustaz Bakar Cedul tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kena ada. Tapi yang tu yang paling boring sekali mengaji. Dia dua aja kuliah agama ni, tajwid, tauhid. Dan kalau pengkat yang bab lain memang penuh lah. Bila main bab tajwid, tapi alhamdulillah Masjid An-Najah pun semalam malam Jumaat saya kesempatan bersama Tuan Guru apa Ustaz, Tok Imam kita Ustaz Kabir. Alhamdulillah. Betul, pasal apa mana ramai sangat. Tidak tajwid ni pakat lari duk jauh belakang. Tak kamai ke datang dia suruh baca seorang-seorang. Dah lah baca seorang-seorang pakai mic tegur pula, pakat lari habis. Tapi alhamdulillah pandai juga psikologi tak kamai kita ni. Penuh balik hari Jumaat. Malam lepas dia tu sebab saya tak kesempatan dengan dia sebab dia ada kuliah. Malam tu tak ada kuliah, dapat kesempatan kuliah tajwid dengan dia. Surah As-Sajdah ramai malam tu. Alhamdulillah ramai sungguh, tidak tak ramai malam tu. Jadi tuan-tuan doa dia. Disebut kuliah agama bab tauhid memang tak ramai, kecuali tuan guru yang hebat macam tuan guru almarhum yang solat memang ramai. Itu pun orang luar yang ramai. Sebab tu tuan-tuan yang ini penting. Sunnah dan sudut akidah ni penting. 13 tahun Nabi ambil masa untuk tanamkan akidah kepada para sahabat dia. Dan yang kedua tuan-tuan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Sunnah dari sudut akhlak. Maka tidak dinafikan bahawa akhlak Nabi SAW tiada tandingan yang patut kita ikut. Tapi orang tak mau ikut Nabi SAW, terutama anak-anak muda kita. Dia pun tak mau. Kita tengok anak muda kita jadi semua dia serabut, tuan-tuan. Serabut sungguh lah kita. Nasib baik ni PKPB. Kan kalau kata macam sebelum COVID-19, tengok anak muda kita lah. Nak main pergi kuliah ni tuan-tuan, anak-anak kita tu dia naik motor, dia potong kita, dia tak heran. Dia tak heran ni kita. Aduk lepak pun tepi jalan tu kira kadang-kadang dia berombak 3 motor nak potong tak boleh kita. Kita pun tak boleh bagi horn kat dia. Bagi horn kat dia ligan kita pula lagi. Kan tu nak mudah. Nasib baik ada kelebihan Allah hantar hikmah COVID-19 ni tak ada lah. Kata duk naik berembar motor dulu. Sebelum COVID tuan-tuan tengok sendiri keadaan macam mana anak muda kita. Dia pun tak mau ikut sunnah Rasulullah. Kau tengok tuan-tuan kalau kuliah di masjid kuliah kita dalam COVID ni pun tak ada anak-anak muda kita. Macam saya tuan-tuan pegang bagi biru pemuda, duk buat program pemuda. Tak ada lah.
Hak duk korek kubur pun mudah kat tu. Tapi tak solat jemaah, tak masuk buat masjid. Dia tahu korek kubur lah. Kalau kata pendengar marah. Dan semua puas pujuk ni buat camp bawa depa pergi. Kan, tapi time semayang tak masuk dalam masjid. Ada masuk-masuk sat lagu tu lah. Tapi lah tak ada langsung dah. Tapi time panggil pergi korek kubur penuh pula. Tapi time masuk solat jemaah mengaji apa semua tak ada. Bila mai pergi kita buat camp bawa pergi jaga budak-budak dan sebagainya, depa boleh pergi. Tapi bila masuk untuk solat jemaah tak semayang juga. Tu hak kita bawa pergi tu. Tempat yang bukan di masjid kita buat di luar terus bawa pergi kepung di sana, di Sidim dan sebagainya. Tapi bila mai time semayang tak semayang juga tuan-tuan muslimin. Tapi tang buat kerja tu baguslah. Macam-macam program kita buat nak ajak anak muda ni tak ada juga. Kita buat program anak muda. Dulu kita bersama yang Datuk Haji Rahim tu buat kalau jadi Europe 70 60 orang. Kan bila musyawarah muta bila mai tak ada juga. Tapi tanggungjawab kita kena buat juga. Ni microwave tadi nak buat dah. Tuan-tuan muslimin muslimat, jauh di segi akhlak ni terutama anak-anak muda kita ni makin jauh dengan sunnah bagi Nabi SAW. Dan hari ini saya berhadapan dengan anak-anak muda kita yang semikian rupa sampai mengucap 2 kalimah syahadah semayang. Tapi alhamdulillah dengan program yang kita ketengahkan kepada mereka, tiap-tiap waktu solat berjemaah, pagi buat sunat duha, lepas tu hafal baca Quran, lepas tu tuan-tuan buat sunat hajat dan sebagainya, berzikir sekira lah. Kadang-kadang sampai menangis dengar zikir, dan saya pun tumpang boleh berzikir bersama dengan mereka. Itu apa nama di sudut sunnah akhlak. Dan Nabi SAW, tuan dibayangkan tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW ketika remaja dia, ketika budak-budak lagi, dalam situasi macam kita hari ni, anak muda kita macam mana dengan berhadapan dengan situasi kehidupan mereka, pada cabaran cukup besar untuk anak muda kita. Termasuk Nabi SAW seorang-seorang berhadapan dengan Pak Quraisy ni. Kapiak terus tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama Nabi digelar Al-Amin. Kan, orang yang amanah. Tapi anak muda kita dalam kehidupan yang mencabar hari ni bukan dekat digelar Amin. Kira orang kata apa? Kahak lah. Orang kata buah ni anak-anak muda kita. Tapi Nabi SAW walaupun hidup dalam keadaan dikelilingi orang kafir, tuan-tuan, tapi orang kafir ni, Pak Quraisy ni menghormati Nabi SAW sehingga digelar sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Dan kita hari ini konteks kehidupan anak muda kita pada hari ni, tuan-tuan, tak ada, kita nak cari tak ada yang kita boleh meletakkan anak muda kita pada hari ini. Macam saya duduk di masjid, saya tahu tuan-tuan, duduk buat program nak cari tu. Tapi takat lah ni lekat 2 orang 3 orang duduk tengok duduk main masjid. Tu pun ayah dia main, alhamdulillah duduk main 3 orang duduk main masjid. Tuan Haji 3 orang yang kita anak buah dia ikut program lama ni, lekat kat 3 orang setiap waktu, tiap malam ada dalam kuliah ilmu berada di belakang. Dan kan 70 orang 60 orang duduk buat program tak ada lekat. Tapi hari ni ada 3 orang lekat. Apa yang duduk main daripada sekolah rendah sampai lah duduk ikut ayah dia. Ada 3 orang, kadang-kadang 4 orang duduk peti tengok kan. Pasal kurangnya lekat juga 4 orang. Ayah ambil inisiatif bawa main ke masjid. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, ketika itu tuan-tuan, Nabi SAW tak rasa terpengaruh langsung dengan akhlak buruk masyarakat di ketika itu, tak ada. Tapi berbanding dengan anak muda kita pada hari, mudah terpengaruh dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Kan macam kita lah tuan-tuan, bila kita mengaji berhadapan dengan tu guru kita tuan-tuan, kan pesan dekat kita ni yang tinggi ni, sebelum tidur waktu malam baca surah Al-Mulk, kan rasa nak balik buat, kan balik rumah buka pintu pula TV depan pintu rumah kita. kan ni lepas mengaji semangat ni untuk pesan ni, balik amalan jangan tinggal ni nak selamat kita dalam kubur ni. Apa dia? Surah Al-Mulk, jangan lupa 30 ayat je baca. Kita pun semangat lah, ya Allah takutnya nak menghadapi alam kubur ni. Tapi boleh selamat dalam surah Al-Mulk. Lagi salam, assalamualaikum, buka pintu TV depan rumah. Gegar Ganza pula, mus pula nyanyi cerita tu, pakai duduk situ, surah Al-Mulk pun ke mana lah, pakai tak baca. Tu cabaran tu. Termasuk saya pun sama. Kadang-kadang kalau balik tengok TV tuan-tuan, kalau bola Kedah lawan pula, pergi nak habis.
Hak nak baca surah Al-Mulk pakai tak baca, habis kena kalah pula, frah tidur terus. Tidak. Tu kadang-kadang tu cabaran kita, tuan-tuan muslimin muslimat. Tapi nak boleh buat, kalau boleh buat sunnah apa yang hak Nabi ajak kita ni, zaman hak kita duduk ni, alhamdulillah. Tu tak cerita hak sakit lagi. Dia baru dia bagi kuliah muslimat, kuliah duha. Cerita balik bab sakit ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesulitan, dalam kepayahan, dengan penuh kesabaran, kita diuji kesakitan, boleh buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tu, okey, hebat. Tapi ada sebahagian manusia bila Allah uji tak mampu nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pegang fatwa, dia kata apa? Tak apa, sakit ustaz, nak mayang lagu mana? Tapi kalau orang dah biasa dah buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah uji macam mana sekalipun, mudah untuk dia buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu nak cerita orang sakit. Nak cerita anak muda kita, cabaran depa nak buat ibadah susah untuk depa sebab cabaran depa kuat. Tapi Nabi SAW tak terpengaruh pun. Satu, malahan digelar sebagai Al-Amin lagi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sunnah dalam perjuangan. Kena letak dalam diri kita ni, letak sunnah dalam diri kita, kena ada. Pastikan Islam tertegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah di sudut perjuangan kita, nak ambil balik, nak balik, nak sambung perjuangan baginda Nabi SAW. Kita tak bijak, kita ilmu tak banyak termasuk diri saya sendiri, tapi kena letak diri kita di atas landasan yang betul. Cabaran ni, tuan-tuan, kita nak ikut yang mana, kita nak pilih yang mana, nak letak diri kita di mana, tu pun cabaran, tuan-tuan. Kan? Kalau ikut yang ketiga ni, kan, sunnah dalam perjuangan ni, kita kena amati, kena tengok betul-betul kita nak letak diri kita di mana. Perjuangan kita ni berlandas apa yang membawa ataupun sebaliknya. Terpulang pada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tu saya kata sunnah ni luas. Sunnah bukan takat baca ke jubah, makan ikut sunnah Nabi. Tak. Lebih daripada tu. Nak jaga sungguh. Mungkin kita boleh buat sunnah makan cara Nabi SAW, tidur cara Nabi, betul boleh buat. Tapi ada lagi sunnah yang cukup besar. Kadang-kadang kita terpah pandang benda ni. Di antaranya sunnah dalam perjuangan. Kita sambung perjuangan baginda Nabi SAW. Nak sambung macam mana? Habis tak ada pun, tuan-tuan, kalau diri saya ni nak letak diri saya di mana? Nak letak diri kita di mana? Nak pilih yang mana nak letak diri kita ni, mengikut acuan baginda Nabi SAW. Nah, baik tuan-tuan, sebab tanggungjawab kita belum pertahankan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Apa dia? Balighu anni walau ayah, sampai benda yang baik walaupun satu ayat. Bagi tahu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tuan-tuan, yang terakhir ni, tuan-tuan, sunnah dalam urusan dunia, kehidupan kita. Ni tentu ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat, daripada sekecil-kecil sunnah sehingga sebesar-besar sunnah baginda Nabi SAW. Sunnah dalam urusan dunia, mana kehidupan kita lah, daripada pagi sampai tutup malam, sampai kita tidur malam. Kerja kita pastikan jadi ibadah di sisi Allah berlandaskan sunnah Nabi SAW. Menikah, berkeluarga, mesti pastikan ikut sunnah baginda Nabi SAW. Kita sebagai pemimpin kepada isteri kita, anak-anak kita mesti hidup, pastikan anak-anak kita hidup mesti berlandaskan sunnah Nabi SAW. Dalam sosial, bersukan dan sebagainya, ikut sunnah Nabi SAW. Itu kehidupan tu. Kita nak berhibur pun berlandaskan sunnah Nabi. Apa yang Nabi ajak, yang benarkan dalam kita nak berhibur, ikut sunnah Nabi SAW. Dan akhir sekali, nak buat politik. Maksud yang ketiga tadi lah, nak letak perjuangan kita di mana, dan soal politik dan sebagainya. Ini saya sebut tadi, maksud saya yang ketiga tadi ni, nak letak di mana, tuan-tuan. Kadang pening kita apa tu dengan isu-isu sekarang ni, tuan-tuan. Makna kita kena bijak nak letak kita daripada mana. Sebab apa? Kita nak sambung perjuangan bagi Nabi SAW, dan satu hari nanti kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berhimpun di padang mahsyar, tentu kita nak pertolongan daripada baginda Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengendalikan urusan dunia dia. Nak ikut, kita tengok
tuan-tuan. Nabi bila dia mengendalikan urusan dunia dia tidak ambil dunia, tapi tidak sehingga melalaikan diri baginda Nabi SAW, apatah lagi mengabaikan perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang untuk kita ambil melakukan sesuatu urusan dunia itu sebagai ibadah umum semata-mata. Tapi selebihnya ibadah yang harus kita ambil mencontohi baginda Nabi SAW adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan ia jadi ibadah dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan, kita ambil kesempatan di penghujung bulan Rabiul Awal ini, saya ajak diri saya 4 perkara yang perlu terletakkan diri kita jangan tinggal apa sahaja yang diajar oleh baginda Nabi SAW dalam konteks yang saya sebut pada tuan-tuan tadi ni. 4 perkara itu mesti ada dalam diri kita, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan saya bawa pada tuan-tuan pada malam ini, Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW merupakan suri tauladan untuk kita diikut. Sunnahnya dari segala sudut kehidupan, seperti akidah yang sebut tadi ni, di sudut ibadah dia, di sudut akhlak dia, dan perjuangan dan urusan dunia dia, kita kena ikut Nabi SAW. Dan tak skop yang cukup luas, kata sunnah Nabi ni luas. Sebab apa? Kita kena ambil contoh kehidupan Nabi SAW daripada segenap sudut kehidupan Nabi, seperti akidah yang sebut tadi pada tuan-tuan, ibadah, akhlak, perjuangan dan juga urusan dunia Nabi SAW. Yang kedua, beruntunglah sesiapa yang dapat bersama Nabi SAW di dalam syurga. Kalau kita nak bersama Nabi syurga, seperti mana yang pertama sebut pada tuan-tuan tadi, kita kena ikut cara hidup Nabi SAW. 4 perkara ni di sudut akidah dia, ibadah dia dan akhlak dia dan perjuangan dan urusan dunia lah, mesti ikut Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bersama Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sukarela menuruti sunnah Nabi SAW. Kena ada keinginan, kesungguhan untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Cukup sekadar untuk malam ni. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik tak kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala'i wa darkish shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma anta rizquna bis-sihhati fid din wad dunya wal akhirah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li'atihi ya ghafir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wan niqam idfa' anna ya Allah kull bala'i wa ba'in wa hammin wa ghammin wa daykin wa shiddati wa niqmatin wa fitnah ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.